Yang ketiga, amanah terhadap manusia. Amanah terhadap manusia ni kita dah cerita daripada awal tadi. Anak amanah terhadap mak bapak, guru amanah terhadap murid, pekerja amanah terhadap majikan, majikan amanahnya terhadap dia punya subordinate, orang bawah, dan lain-lain lagi. Ada amanah-amanahnya. Tapi kadang-kadang ada juga pekerja yang tak dapat jalankan amanah, bukan sebab dia tidak amanah, atas faktor-faktor yang lain. Pernah dulu di zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia lantik satu orang gubernur. Gubernur ni pilihan dia sendiri. Dia hantar gubernur ni di Hims. Hims ni terletak di Syria. Dia hantar sahabat dia ni jadi gubernur. Baru 2 bulan jadi gubernur, Umar Al-Khattab dapat komplain berguni-guni surat. Orang komplain performance gubernur ni teruk sekali. Lantas Umar Al-Khattab panggil dia datang. Tanya satu-satu. Engkau ni buat malu company lah. Aku lantik engkau, kau tahu orang lain berbaris nak dapat jawatan kau. Kau ni kira potong kona ni tau. Cuk turun naik ni. Ini grade bukan tinggi, bukan rendah-rendah punya grade, grade tinggi punya. Tapi tengok orang komplain, macam mana aku nak depend kau lagi? Pertama aku nak tanya, kata Omar, kenapa engkau tiap-tiap hari keluar matahari dah tinggi? Kenapa masuk kerja lambat? Jawab gubernur ni, minta maaf tuan, saya masuk lambat kerja sebab saya tak dapat kemudahan seperti gubernur-gubernur di wilayah lain. Wilayah lain dia ada pembantu, ada bibi, ada khadam. Saya ni daerah baru, semua saya urus sendiri. So pagi-pagi saya kena siapkan anak-anak saya makan sarapan dia apa semua. Saya dah siap semua, baru saya pergi kerja. Lagipun saya kan bos, bukan saya duduk clerical, pekeranian, nak cop surat, daftar surat, terima surat. Saya nyain surat, manage surat. Apa nak pergi pagi-pagi buta jadi first in last out, filo tak ada, kena-mengena. Saya bagian pentadbiran kan. Jadi saya lambat sebab saya tak ada pembantu. Jadi Omar kata, ni nak nyalahkan aku lah ni. Lebih kurang begitulah, kemudahan tak ada, macam mana saya nak perform? Okey, yang kedua, kenapa engkau ni orang komplain dalam sebulan mesti ada sehari kau tak dapat dikesan? Telefon tak berangkat, mesej tak berjawab, dah double tick, blue tick, tak ada nak reply. Mana kau hilang? Tuan, gini, saya ni masalah teknikal juga tuan. Saya ni gubernur, tapi baju rasmi saya 1 pasang saja. Gubernur lain semua ada 4 pasang. Jadi bila saya basuh, ada hari cuaca tak menentu, musim sejuk, jadi tak sempat kering. Takkan saya nak pakai jubah kain plekat pergi office, jatuhlah standard. Kita, pasukan kita kena ada uniform lagi smart. Macam orang SPRM, takkan nak pergi kerja pakai kain jubah, tak kena. Orang kerja custom, orang kerja immigration, dia ada pakaian dia. Jadi takkan saya nak kerja pakai biasa tuan. Jadi gubernur lain semua dapat 2-3 baju, saya 1 je. Orang kata, ni salah aku jugalah ni. Iyalah tuan, baju saya tak ada, daerah baru. Okeylah, tu yang kedua. Yang ketiga, apa pasal engkau ni boleh berjumpa appointment siang saja, malam tak boleh jumpa? Apa hal? Jawab gubernur ini, saya tuan, siang saya dah berbakti, berkhidmat pada rakyat. Takkan malam saya tak boleh nak manja dengan Tuhan, nak duduk masjid, nak jadi imam, nak ngapal Quran, nak ulang balik Quran. Siang saya dah berbelas-belas jam dengan manusia, malam saya nak manja dengan Tuhan lah pula. Okeylah, tu yang ketiga. Yang keempat, apasal kau selalu pengsan bila mesyuarat? Asal meeting kau pengsan, Jawab dia, saya ni tuan dulu ada trauma. Zaman jahiliah, zaman muda-muda dulu, saya tengok kita punya sahabat nama Khabbab Al-Arad radhiyallahu anhu dipanggang oleh majikannya sampai meleleh, dia punya lemak-lemak dia diseksa pakai api macam barbecue. Khabbab Al-Arad tu agak orang panggil kebab agak sampai sekarang Jadi saya bila tengah mesyuarat tuan, pasang lampu, saya teringat arwah. Alah kata terus tu jadi macam nak pengsan, main pusing mata begitu je tuan. Apa kata Omar, engkau ni orang baik, tetapi engkau tak dapat jalankan amanah dengan sempurna. Baiklah kau letak jawatan sekarang juga. Sebab itu amanah kepada kerja, tak mesti tuan-tuan ni orang surau automatik tuan-tuan amanah. Tidak. Salah satu ciri amanah adalah menjalankan tugas sehabis baik.
bukannya menjadi orang baik saja. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita kena faham juga amanah ni, kata ulama, siapa orang yang layak kita berikan amanah. Antara kesilapan kita sekarang ni adalah kita berikan amanah, tapi orang yang kita beri amanah tu tak sesuai diberi amanah. Ini kesilapan manusia sekarang. Lepas itu kata ulama, tidak semua orang boleh diberi amanah kepercayaan. Walaupun gaya percakapan, gaya confident mukanya tu memang gaya dia boleh buat, tapi belum tentu. Emas memang kuning, tapi bukan semua yang kuning itu emas. Itu kena ingat. Kalau tuan-tuan ingat kuning emas belakang surau ni banyak kuning-kuning ada belakang tu. Kalau nak bawa lah balik, tapi tak boleh jual pun. Dalam bilik air lantan dah tu ada kuning-kuning, kalau nak kuning juga. Sebab ni kan zaman bungkusan. Orang sekarang ni tak peduli benda dalam, janji presentation. Bungkusan elok, ada ribbon, orang pun ingat benda tu elok. Sebab itu amanah, kata para ulama, mesti diserahkan kepada orang yang ada sifat tertentu. Kata Syekh Abdul Muhsin bin Hamid Al-Abbad Al-Badar rahimahullah, dasar untuk memilih mana-mana orang yang nak kita berikan amanah, sama ada nak ambil dia sebagai pekerja kita, nak ambil dia sebagai pegawai kita, nak ambil dia sebagai ahli jawatankuasa surau kita, mesti ada dua indikator. Pertama, dia kuat. Yang kedua, dia amanah. Itu mesti indikatornya. Jadi pertama sekali, Allah telah menunjukkan salah satu cirinya dalam Quran, dalam surah Al-Qasas ayat 26, iaitu kedua-dua anak kepada seorang penduduk Madian. Dia telah berkata kepada ayahnya untuk pilih Nabi Musa yang membantu mengambilkan minuman untuk haiwan ternak mereka itu. Kata anak-anak orang ini, qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajartal alqawiyul aminun. Wahai bapaku, ambillah orang tu kerja dengan kita, sebab kami tengok dia ini qawiyu amin. Dia seorang yang kuat dan juga seorang yang sangat amanah. Jadi pertama sekali nak serahkan amanah, carilah orang yang kuat. Kalau dia baik tapi tak kuat dan tak boleh buat kerja, tak payahlah bagi. Tentu ingat, semua orang baik boleh buat kerja. Tapi kalau orang yang boleh buat kerja tak baik pun masalah juga. Dia terror buat kerja, tapi dia mengerjakan kerja dia, apa hancur kita. Jadi payah nak cari orang qawi amin, terror, ada kepakaran dan orang baik. Salah satu mesti tak jadi. Sama juga ketika Allah mencatatkan kisah Ifrit. Ifrit ni satu kelompok jin yang mana Nabi Sulaiman AS, dia telah arahkan Ifrit pergi angkat singgasana Balqis. Kenapa dalam banyak-banyak makhluk Nabi Sulaiman pilih Ifrit? Ana atika bihi qabla an taquma min maqamika wa inni alaihi laqawiyyun amin. Surah An-Naml ayat 39. Jin Ifrit itu dia sendiri beritahu pada Nabi Sulaiman, ampun tuanku, patik boleh pikulkan singgasana Balqis, bawa kepada tuanku, sebelum tuanku duduk dah sampai dah istana. Apa sebab? Saya ni laqawiyyun amin, saya ni amanah dan sangat gagah perkasa. Suruh saya boleh buat. Itu Ifrit. Sebab itu bila cerita tentang jin Ifrit yang membawa istana Balqis ini, Balqis ini orang putih panggil Queen of Sheba, Queen of Sheba, ataupun Malikat Bilqis, Ratu Balqis. Orang buat satu kajian, istana Balqis ini dia dipindahkan oleh jin Ifrit ke Jerusalem. Jerusalem ni di Israel sekarang lah. Tuan-tuan agak, di manakah sebenarnya letaknya istana Balqis ini? Orang dulu selalu ingat istana Balqis ni duduk di Yaman. Tapi ada satu kajian baru dibuat, dikatakan istana Balqis ni letaknya di tanah Jawa. Kacau pula dah teori. Di tanah Jawa. Maknanya kalau di tanah Jawa nak menuju ke Jerusalem, jaraknya 12,335 km. Tapi Ifrit boleh bawa sekelip mata, ping, boleh sampai.
Hebatnya Jin Ifrit itu. Adapun teori tentang Istana Balkis di tanah Jawa ini bukan teori tepi jalan. Ini bukan teori ustaz-ustaz YouTube ke apa, dah. Teori ni teori universiti. Ada satu kajian oleh Kiai Haji Fahmi Bashar. Kiai Haji Fahmi Bashar ni dia dekan di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dia dekan. Dia buat kajian selama 35 tahun. Di mana letak Istana Balkis? Dalam kajian dia, finding dia, Istana Balkis ni terletak di kawasan Keraton Ratu Boko di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Dia buat kajian. Terletak sekitar 3 km ke arah selatan dari Candi Prambanan dan 36 km daripada Candi Borobudur. Dia candi ada 3. Borobudur itu di Magelang, Prambanan, Ratu Boko. Ratu Boko tu Ratu Balkis lah. Kecamatan Sleman, Nabi Sleman. Ada kadang-kadang rakan-rakan yang beritahu pada saya, Syekh, entah ke rajin buat research, kajilah sikit. Istana Ratu Balkis ni betul ke duduk di Ratu Tanah Jawa? Buatlah kajian sikit. Saya tuan-tuan bukan tak nak buat kajian tentang perkara itu, tapi tuan-tuan agak saya ada masa untuk sakit kepala. Tak ada masa lah. Benda tak memberi impak pun pada kita. Impak kajian itu tak memberi kesan sangat kepada dunia akademik sangat. Tak ada apa, tak ada benda yang dapat pun. Lantaklah asal dari mana, apa kesannya, tak ada apa pula. Untuk tahu falsafah boleh lah, tapi banyak benda lain yang kita boleh berkaji daripada Nabi kita. Tak habis nak kaji Balkis, panjang cerita. Jadi itu yang kedua.